Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan daripada kisah-kisah tidak sahih daripada meja penceramah. Dan hari ini kita akan masuk kisah yang ke-10. Kisah yang ke-10 ialah di bawah tajuk Kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menanam anak perempuannya. Kisah ni kisah yang masyhur dalam masyarakat kita. Bahkan ada sebahagian daripada kita ni percaya ianya ialah satu benda yang benar dinisbahkan kepada Umar Al-Khattab. Jadi kita tengok dalam pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia kata sahabat Nabi SAW yang sering dikaitkan dengan keburukan-keburukan, iaitu Umar Al-Khattab ini, sama ada sebelum dia masuk Islam ataupun selepas daripada itu, kebiasaannya digambarkan watak Umar Al-Khattab ni sebagai watak orang yang garang, orang yang tegas, ditakuti, bengis dan macam-macam lah. Dan sebelum dia masuk Islam, banyak cerita-cerita yang menunjukkan dia ni satu orang yang bengis ataupun satu orang yang garang digambarkan melalui berbagai riwayat. Kalau kita tengok yang terkenal ialah yang kita nak bincang ni, iaitu tentang Umar Al-Khattab telah menanam anak perempuannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Umar Al-Khattab pernah menyembah berhala yang diperbuat daripada kurma dan juga gandum. Itu sebahagian riwayat. Dan ada yang mengatakan Umar Al-Khattab ini pernah memukul adik perempuannya dan pernah ada cubaan konspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita sebelum pada masuk Islam. Selepas pada masuk Islam, masih lagi dikaitkan Umar Al-Khattab ini dengan sikap keras dia. Iaitu kalau kita tengok ada riwayat yang mengatakan bagaimana Umar menentang keras keputusan Nabi ketika mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Selain daripada tu, ada beberapa riwayat yang cuba digambarkan Umar ni suka tinggi suara ataupun bersikap kasar dengan Nabi. Selepas daripada kewafatan Nabi, sebahagian pada cerita-cerita kasar dia ialah memaksa orang untuk bai'ah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul pada waktu itu. Sehingga ada riwayat mengatakan adanya ataupun pernahnya Umar ni memukul Ali bin Abi Talib. Bahkan cubaan untuk membakar rumah Fatimah pada isu-isu tertentu lah. Bahkan ada yang kata dah bakar dah pun. Dan juga telah menjatuhkan hukuman hudud kepada anaknya sendiri. Itu sebahagian daripada cerita-cerita kerasnya Umar Al-Khattab. Tapi ianya masih lagi di tangga cerita. Maknanya perlukan pengesahan. Dan untuk mengesahkan cerita-cerita ni, kita perlukan riwayat-riwayat dan kajian-kajian yang jelas tentang
apakah benar Umar Al-Khattab itu seperti itu. Okay. Kalau kita tengok dalam pendahuluan, penulis masih lagi sebut, dia kata ada kisah yang benar namun ianya difahami secara silap. Maknanya kisah tu, contoh ni kita beri beberapa spekulasi yang ada pada cerita-cerita Umar. Okay. Ada yang mengatakan Umar itu menanam anak perempuannya. Okay. Ada yang kata riwayat tu bukan Umar tanam, Umar tengok orang tanam, bukan dia yang tanam. Maknanya dia disalah fahami. Okay. Selain daripada tu, cerita-cerita ni memang direka oleh pihak yang tak suka kepada Umar. Khususnya ialah golongan Syiah Ar-Rafidah dan juga pelipu lara daripada kalangan Syiah Ar-Rafidah tu sendiri. Pelipu lara daripada kalangan Syiah Ar-Rafidah tu sendiri. Okay. Yang mana kau tengok, pelipu lara ni nak ambil perhatian. Pelipu lara ni nak ambil perhatian dan ada sebab-sebab yang ingin dimaksudkan daripada perbuatan itu. Okay. Antara kisah yang telah bergerak beredar mulut ke mulut ni ialah kisah beliau menanam anak perempuannya hidup-hidup. Yang inilah kisah yang paling popular dinisbahkan kepada Umar. Bahkan dalam riwayat setengah penceramah-penceramah di Malaysia kita ni, dia nak bagi sedih lagi, dia nak bagi lebih teruk lagi cerita tu. Dia kata sewaktu Umar sedang korek tanah untuk tanam anak perempuan dia tu, waktu tu anak perempuan dia tengok Umar ni dah pecah peluh, keluar peluh dengan sebab letih ataupun dengan sebab panasnya gali lubang untuk tanam anak dia perempuan. Jadi anak dia tu sempat kesak peluh tu. Dan ada riwayat kata sempat sapu, orang kata apa, debu-debu tanah yang ada di janggut ayah dia. Tapi lah keadaan macam tu pun dia ditanam hidup-hidup juga. Itu ada dalam riwayat Melayu saja. Dia tak ada dalam riwayat Arab. Yang Melayu ni memang sedap. Tambah sekarang penceramah ni macam-macam style. Sebab tu kalau tuan tengok penceramah ni dia macam-macam. Tuan tengok sehari dua ni ada orang mengaku pegang mic je dapat ilmu dah pun. Tuan tengok kan, orang duk sebar kiri kanan. Dia kata hamba ni, cakap pun tahu dah orang mana. Okey. Hamba ni boleh mic, ilmu mari selalu. Itu ialah contoh-contoh penceramah. Okay. Contoh-contoh penceramah yang akan goreng. Sebab tu kita kena ada tahu apa beza majlis ilmu dengan majlis bercerita ni. Okey. Kita tengok tentang cerita penisbahan Umar Al-Khattab. Adakah benar ianya telah menanam anak perempuannya hidup-hidup? Okay. Ada riwayat terpencil. Dari segi sumber, nak cari ni kat mana duduk dalam kitab-kitab terdahulu, cari, adalah satu riwayat. Tu pun riwayat tu tak disebut daripada kitab mana. Maknanya ada satu kitab dia letakkan cerita ni tapi dia tak sebut cerita ni datang pada mana. Okey, kita tengok sumber kisah ni. Okey. Dia kata dalam buku muka surat 182, dia kata sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu duduk bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Seketika beliau ketawa dan seketika beliau menangis. Ini riwayat yang terkenal. Maknanya waktu ni dah Islam dah. Waktu ni dah Islam dah. Okey. Kata dia, waktu Umar duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba sahabat perasan Umar ni tiba-tiba ketawa, lepas pada tu tiba-tiba menangis. Okay. Orang yang berada di sekeliling dia tu bertanya, kenapa Umar jadi macam tu? Sekejap ketawa, sekejap menangis. Beliau menjawab, ketika zaman jahiliyah kami pernah menyembah Tuhan yang diperbuat daripada kurma ajwa. Dan bila mana kami lapar, kami makan Tuhan tu. Kami makan sembahan tu. Okay. Itulah yang menyebabkan aku ketawa. Maknanya apa? Bodohnya perbuatan tu. Itu yang nak dimaksudkan. Okay. Adapun sebab aku menangis ialah kerana aku memiliki anak perempuan dan aku menanamnya. Lalu aku telah membawanya bersama denganku sampai ke tengah padang pasir ni. Sebab nak tanam anak perempuan dia hidup-hidup, aku menggali lubang dan anakku telah menyapu debu yang terlekat di janggutku. Kemudian aku menanamnya hidup-hidup. Itu sebab aku menangis. Okay. Riwayat inilah yang paling terkenal. Riwayat inilah yang paling terkenal. Itu penisbahan. Katanya Umar pernah sembah berhala. Berhala tu diperbuat daripada ajwa, diperbuat daripada kurma jenis ajwa.
dan penisbahan tentang kisah Umar menanamkan anak perempuan dia hidup-hidup. Okey. Untuk kita ni terima cerita ni bulat-bulat, ataupun untuk kita ni tidak terkena jarum-jarum daripada pihak yang tak sepatutnya, musuh-musuh Islam yang tak sepatutnya, yang mana mereka ni ada matlamat, iaitu memburukkan para sahabat. Okey. Ada beberapa persoalan yang perlu ditimbulkan bila mana berhadapan dengan riwayat ni. Penulis hafizahullah ta'ala, dia datang kepada kita beberapa persoalan untuk berinteraksi dengan dengan cerita-cerita seperti ini. Okay. Dalam buku muka surat 183 dia ada sebut. Dia kata apa? Beberapa persoalan yang harus dijawab untuk terima cerita-cerita macam ni. Persoalan yang pertama, adakah tabiat dan tradisi menanam anak perempuan itu merupakan tabiat keseluruhan kabilah Arab, khususnya di Hijaz pada waktu itu, maknanya di Mekah dan juga di Madinah. Okay. Itu persoalan yang pertama yang dibawakan. Dia sebut pada muka surat 183, 84, 85 ni tentang benarkah sikap suka tanam anak perempuan itu bila mana dilahirkan, walaupun ada ayat Quran yang menyebut tentang tak sukanya sebahagian daripada masyarakat Arab ni terhadap lahirnya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Itu ayat Al-Quran. Bila mana mereka diberikan berita gembira tentang lahirnya anak perempuan, berubah wajah bengis kemerahan ataupun kemarahan. Maknanya nak tunjuk kepada kita bahawasanya ada, benda tu memang ada, sikap tak suka dengan lahirnya anak perempuan. Okay. Kita tengok dalam muka surat 183 dia jawab tentang persoalan ni. Dia kata satu tuduhan yang melulu kepada Arab jahiliah, seolah-olah mereka merupakan satu bangsa yang sangat jahat dan langsung tiada nilai-nilai yang baik, sedangkan Nabi sendiri secara tidak langsung mengiktiraf beberapa nilai murni yang ada pada mereka. Memang dia orang nama jahiliah, tapi satu kesilapan kalau kita faham jahiliahnya Arab macam orang-orang yang tak pakai baju, yang duduk pada zaman dan tamadun tertentu. Jahiliah hanya orang-orang Arab ni macam orang-orang yang jauh daripada sentuhan apa-apa agama pun. Itu ialah konsep yang silap. Kalau kita bayang orang Arab macam orang Afrika dalam hutan yang pakai cawak je, itu silap. Itu ialah satu pemahaman gambaran yang silap. Okey. Kita tengok apa lagi dia jawab. Dia kata mereka adalah bangsa yang telah menguruskan rumah Allah, iaitu Baitullahil Haram. Itu cerita dia orang sebelum mereka zahir Nabi. Mereka ni pengurus Baitullahil Haram. Okay. Yang mana Baitullahil Haram ini menerima kunjungan daripada luar dan juga dalam, daripada masa ke semasa. Maknanya ada musim. Maknanya mereka menerima dan melihat bangsa-bangsa lain, orang-orang kawasan lain masuk tempat mereka. Mereka bukan bangsa yang terasing. Mereka bukan duduk di satu kawasan tak terima apa-apa kontak daripada orang-orang luar. Tak. Mereka ialah bangsa yang melakukan hubungan. Mereka ialah orang yang sudah mengurus sesuatu. Walaupun pengurusan diorang tu bukanlah pengurusan negara, tapi pengurusan diorang itu ialah pengurusan rumah Allah. Maknanya mereka ada kepercayaan ataupun ada tamadun yang sudah sedikit elok berbanding bangsa lain. Satu bangsa, dalam surat 183 penulis kata, satu bangsa yang teguh dengan janji. Ini memang sikap Quraisy. Ini memang sikap orang-orang Arab dulu. Tuan-tuan jangan tengok orang Arab sekarang, lepas pada tu, betul ke dia orang ni berjanji tepat? Arab sekarang memanglah. Pertama, Arab sekarang bukan semua Quraisy. Itu benda-benda yang tuan-tuan kena tahu. Okay. Tuan-tuan pergi Mekah, itu bukan semua Quraisy lagi. Quraisy yang ada di Mekah ni, dia orang tak duduk dah tepi-tepi Masjidil Haram. Dia orang dah jadi orang kaya dah pun. Dia orang tak duduk. Yang duduk kerja-kerja, yang duduk jual jubah tu bukan Quraisy. Tu Bangladesh dan Pakistan. Dia pandai cakap Arab ya. Cuma orang kita tengok muka lebih kurang. Quraisy dia ada identiti dia sendiri. Tuan-tuan nak tengok keturunan Quraisy yang kaya, tuan-tuan pergi Masjidil Haram. Tuan-tuan pergi Arab Saudi, Abdul Samad Al-Quraisy yang jual minyak wangi tu, itu Quraisy. Ada cawangan kedai dia di KLCC, ada di banyak tempat di KL pun. Tu orang kaya.
Macam mana tuan dia? Tuan dia tak duduk di kedai dah. Tuan dia dah kaya dah pun. Duduk kat rumah je. Dia ada pekerja-pekerja dia. Okey. Yang ni, yang memang asal, memang dia menepati janji. Tuan-tuan tengok sebahagian orang-orang Arab keturunan Ansar di Madinah, memang sikap nenek moyang dia masih lagi lekat. Okay. Tapi semua yang ada di Mekah, di Madinah itu bukan Quraisy. Itu bukan Quraisy. Itu bukan Quraisy. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada yang datang minta derma mengaku Palestin. Mengaku Palestin, tapi duduk dekat bangun kari. Mana ada Palestin makan kari? Tu India. Tapi dia pandai cakap Arab sikit, muka dia cerah sikit daripada India lain. Kita pun kesian, dia kata aku lama dah tak pergi Palestin. Bukan lama, tak pernah pergi pun. Tapi kena tipu, bagilah kita 20 riyal, 30 riyal. Sebab kita tak tahu, sebab muka lebih kurang. Rupanya Punjab. Sebab memang dia orang ni putih-putih pun. Okay. Dia orang kata dia orang bukan, dia orang ni Palestin apa semua. Sikap orang Syam, dia tidak meminta-minta hakikatnya. Orang Palestin ni kalau yang ada di Jordan, dia orang susah. Tapi dia orang tidak meminta-minta. Sebahagiannya lah. Ada juga yang perangai tak elok. Cuma nak katanya itu bukan tabiat. Tapi kita ni sebab kita tidak terdedah juga dengan bangsa dia, menyebabkan kita dah pukul rata semua sekali. Okay. Jadi dia kata, bangsa Arab Quraisy ini ialah bangsa yang berpegang teguh dengan janji hormat tetamu. Ini ialah benda yang memang ada di kalangan masyarakat Arab. Benda yang memang ada dan wujud. Hatta tuan-tuan pergi ke ladang kurma kalau buat umrah pun, yang mengurus itu masih lagi bukan Arab. Masih lagi bangsa lain. Kalau tuan-tuan pergi buat umrah, sekarang dah ada package pergi Taif. Pergi Taif. Sampai di Taif. Dia kadang-kadang orang yang ambil package umrah Taif ni, biasanya lah, saya tak tahu package lain, tapi package yang saya pernah bawa beberapa tahun sebelum Covid ni, sampai di Taif ni, kita akan dijamu oleh tokeh-tokeh ladang Arab. Tapi tokeh dia tak datang pun. Pekerja dia lah. Dia tak suruh kita pergi rumah dia. Dia ada satu macam bangunan khusus untuk menerima tetamu daripada luar dalam kebun dia. Kita pun makan. Tuan dia kita tak tahu siapa. Yang datang tu pekerja dia. Yang datang tu kebiasaan pekerja ni khadam. Dia daripada India, Pakistan, yang dah lama duduk situ. Yang dia pun dah jadi Arab dah, dengan sebab tak pakai dah kurta. Pakai jubah dah dia pun. Dia pun dah bersih, elok dah. Orang kata dah terkena budaya Arab. Okay. Cuma nak katanya ialah kebiasaan. Melainkan kita kenal, ada kenalan Arab yang memang daripada keturunan dia, yang memang dia ajak kita masuk majlis dia. Okay. Yang tu memang kita akan nampak, okay, ada beza di antara masyarakat Arab dan juga di antara masyarakat lain. Dalam bab menghormati tetamu ni, ialah benda yang masih lagi wujud sampai sekarang. Benda yang masih lagi ada. Maknanya kalau kita pergi bertamu di rumah Arab ni, kita tak payah bimbang. Dari segi makanan, mesti dia akan hidang makanan. Dan dia ada beberapa protokol-protokol makanan yang dia akan beri kepada kita. Bermula dengan welcome drink, iaitu minuman waktu mula-mula sampai rumah dia, iaitu kopi yang pahit tu, sampailah kepada hantar budak suruh bagi tuala untuk kesat tangan. Itu semua benda yang ada. Hospitality yang ada bagi bangsa Arab. Itu benda yang memang wujud pun. Okay. Kemudian dia kata sini, selain daripada menghormati tetamu, mereka suka membela kaum sendiri yang tertindas, menyanjung tinggi perkembangan bahasa, sehingga diadakan pertandingan syair yang disertai daripada pelbagai pelosok, bijak berniaga dan gagah mempertahankan kemuliaan kaum dan tanah air mereka. Ini perangai Quraisy. Jaga ketulinan bahasa. Jaga ketulinan bahasa. Memang kau tengok orang-orang Arab yang betul-betul Quraisy betul. Dia orang tak terkesan dengan bahasa luar. Dia orang masih lagi mengagungkan bahasa dia orang sendiri. Cuma Quraisy, exactly Quraisy, dia sudah tidak dapat dikesan secara meluas di kawasan Mekah, Madinah. Dia orang mungkin pindah ke tempat lain. Dia orang mungkin duduk di Qasim. Tuan-tuan jangan tengok Arab yang duduk di Bukit Ajiat, dia kadang-kadang Arab, tapi dia Arab Makkawi, dia panggil Arab lama. Arab-Arab yang dah terkena budaya orang Melayu. Sebab tu tuan tengok Arab-Arab yang duduk dekat Bukit Ajiat tu, Bukit Ajiat yang masih ada rumah. Bukit Ajiat yang dulu dah tak ada rumah dah. Dulu ialah perkampungan orang Melayu yang memang duduk situ. Orang-orang Arab yang duduk situ, cara dia pakai serban macam orang Melayu,
sama ada Melayu ikut dia orang ataupun dia orang ikut Melayu. Dua-dua boleh jadi. Cuma nak katanya itu ialah normal. Sebab tu kita akan tengok ada orang Melayu yang kahwin dengan dia orang. Yang ni bukan Quraisy yang ni. Yang ni orang lain. Tapi dia orang tu memang orang Mekah. Orang Mekah. Dia orang kabilah lain. Okay. Tapi originality Quraisy, dia mungkin golongan-golongan yang kita sebut sebagai sadah, orang-orang besar dah di sana. Sebab dia orang bersifat pembesar. Waktu sebelum Nabi lahir sampai sekarang pun dia orang masih lagi pembesar. Antaranya ialah Bani Syaibah yang jaga pintu Kaabah apa semua. Yang ni tak bergaul dengan orang. Bukan tak bergaul. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, dia orang bukan jenis hari-hari pergi situ. Sebab tabiat orang-orang yang macam ni, dia orang tak suka jam. Tak suka kawasan yang crowded. Tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan tengok ada kawasan-kawasan belakang sikit. Yang jenis orang macam kemas-kemas, pakai jubah kemas-kemas apa semua. Yang tu mungkin, tak semua tapi mungkin. Kalau pergi ke Madinah, yang duduk belakang-belakang, yang ada khadam bawa raga dengan kopi, dengan teh, semua cukup lengkap masuk ke dalam tu, yang tu mungkin Quraisy ataupun mungkin Ansar. Dia orang tak akan berebut masuk Raudah macam kita. Dia tak akan berebut. Dia orang tak akan berebut berasak-asak nak pergi Hajarul Aswad. Dia orang tak macam kita. Walaupun benda tu ialah benda yang kemuliaan untuk dia orang, tapi dia orang serve orang lain untuk pergi situ. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Arab yang pergi berebut, itu biasanya Mesir. Tu pun bukan Arab, semua cakap Arab. Ataupun orang-orang bangsa lain. Kalau tuan-tuan tengok Arab yang pakai tracksuit sama je, tracksuit atas bawah sama, itu bukan Quraisy. Lagi jauh Quraisy nak pakai benda macam tu. Quraisy tak pakai, yang tu Arab lain. Yang tu Arab daripada kampung lain. Cuma muka tu memang muka Arab lah. Tapi tabiat orang Arab macam tu. Dan yang paling jelas ialah pandai berniaga. Yang ni memang diorang kuasai sampai ke sekarang. Mana-mana orang asing yang ingin membuka proksi perniagaan dia di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Arab Saudi keseluruhannya, mesti memerlukan penama pertama ialah daripada keturunan dia orang. Tak boleh daripada orang lain. Maknanya dia bukan macam negara kita. Orang asing datang, dialah pemilik mutlak kepada kawasan tu. Tak. Tuan-tuan tengok orang pergi buat umrah kan, biasa orang Malaysia ni dia pergi cari makanan Melayu lah. Saya pun lama tak pergi, saya tak tahu, tak ingat, tak pasti, wujud tak lagi orang kata apa, Felda disaji ke apa yang di ada dekat Safwa Tower tu. Walaupun namanya Felda, kita tahu Felda ni tempat kita lah Malaysia, tapi penama utama dia adalah orang Arab. Tak boleh orang kita memiliki satu peratus, tak boleh. Dia maknanya dia tak bagi bahagian tu, share tu seluruh. Sebab tu kita akan tengok ada waktu Felda Haji ni dia tutup sebab waktu tu kontrak dah habis. Waktu nak perbaharui kontrak tu, tak ada lah makanan Melayu rasa tu, ya ada Indonesia lah. Sebab memang orang Melayu kita ni, dia sampai sana dia jadi terlebih Melayu sikit. Kalau tuan-tuan perasan lah, saya bawa jemaah, dia duduk Malaysia, dia bukan minum teh tarik hari-hari, tapi duduk sana dia nak minum teh tarik hari-hari. Dan teh tarik di sana sangat mahal berbanding tempat kita. RM7. Sini RM2, maki dekat sebakul. Sana RM7, diam. RM7 lah lebih kurang. RM10, diam. Roti canai $10, $12, beli. Macam tak ada apa-apa. Sini kita akan komplain lah, padahal roti canai sana roti canai yang mirip kepada makanan orang India dah. Dia tak mirip pada Melayu. Cuma nak kata dia ada tabiat. Dia ada tabiat. Sampai sana dia nak cari makanan Melayu. Sebab tu sekarang ni dia jadi trend. Pergi Mekah, Felda disaji, pergi Madinah nak cari syarik korban. Saya pun tak tahu siapa yang ajar trend ni dekat jemaah Malaysia. Pergi Madinah nak cari syarik korban. Syarik korban tu dia jauh sikit. Saya tahu tempat tu. Sebab nak apa? Nak makan ikan goreng dengan ikan bakar. Yang buat perangai tu pula orang Kuala Perlis. Ikan bakar Kuala Perlis sedap lagi. Yang sana dia goreng gitu, tak ada rasa apa pun. Tapi dia jadi macam nak pergi, mungkin suka tengok makan style shell out macam tu. Padahal syarik korban tu bukan bersih orang jalan dia. Kotor lah sikit. Kalau dia nak pergi cari daging kambing Uzbek tu, kita okey lah sebab memang makanan tu tak ada tempat kita. Tapi dia nak makan ikan goreng yang jauh lebih sedap. Dia ada, tapi ada harga mahal sikit lah. Memang mata wang dia tu lain pada kita. Cuma nak kata dia ada perangai. Cuma tuan-tuan nak cari Arab di kawasan tu, tidak ada. Melainkan Arab duduk tempat lain.
Dia orang lebih suka menyendiri sikit. Dan dia orang ni akan datang Masjidil Haram biasanya pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab hari itu ialah nak bagi infak makanan buka puasa ni. Itu dia orang datang. Ataupun hari Jumaat. Untuk waktu-waktu lain biasanya dia orang akan solat di masjid kediaman dia orang sendirilah. Maknanya dia orang ada sikap terasing sikit. Dia tak suka sikit pada benda-benda yang kata apa, yang crowded ni. Itu perangai sebahagian Quraisy. Okey. Dan mereka gagah mempertahankan kemuliaan kaum dan tanah air mereka. Okey, muka surat 184. Ini tidak dinafikan, ini tidak menafikan bahawa banyak budaya buruk yang berlaku di kalangan mereka. Meskipun begitu, ini yang penting. Meskipun mereka ni ada perangai buruk, mereka jauh lebih baik berbanding Parsi yang berbangga dapat kahwin dengan ibu sendiri. Arab tak buat perangai tu. Yang buat perangai ni ialah Parsi, pemilik tamadun yang hebat. Memang dia orang kahwin di kalangan mahram dia orang. Itu biasa bagi Parsi. Kata penulis, Arab lebih mulia berbanding bangsa Rom yang menjadikan wanita itu simbol seks semata-mata. Malah sibuk dan dahagakan membunuh antara manusia. Itu perangai bangsa Rom. Lebih mulia daripada bangsa Yunani yang asyik berfalsafah dan asyik dengan seni telanjang. Sebab tu kita tengok orang kita pergi berjalan di Greece. Greece ni Yunan lah. Tengok gambar dekat bangunan-bangunan dia, gambar orang telanjang. Daripada budak sampai orang tua. Tengok, dia rasa telanjang tu ada satu benda yang menarik pada manusia. Okay. Arab tak ada benda macam tu. Perangai-perangai seperti itu. Maknanya dari segi lokaliti Arab, kebaikan Arab ada. Cuma dia orang ada keras kepala lah. Waktu Nabi dizahirkan tu dia orang ada degil sikit. Okay. Tidak tepat kita katakan Nabi Muhammad diutuskan kepada kaum yang paling bermasalah sehingga kaum tersebut tidak menjadi rebutan Rom dan Parsi. Namun baginda diutus kepada kaum yang mempunyai bakat yang luar biasa dan terpendam, yang mana jika dapat dicungkil, bangsa tersebut akan menjadi pemimpin dunia. Sebab tu kalau tengok, itu ada, kehebatan tu ada pada Arab. Justru jika dikatakan mereka menanam ke semua anak perempuan, bagaimana mereka boleh meneruskan zuriat mereka? Itu benda yang kita nak fikir. Kalau semua anak perempuan kena tanam, macam mana dia orang boleh berkembang biar sampai sekarang? Sebab tidak adanya perempuan dalam satu komuniti itu masalah. Masalah pertama terbantuk zuriat, masalah kedua minat sama lelaki pula. Sama tu. Okay. Itu ialah benda yang kita boleh tengok, perkara yang boleh jadilah. Okay. Jadi benda tu ialah memang benda yang ada dalam masyarakat Arab. Maknanya penerusan zuriat itu ialah benda yang sentiasa berlaku. Ini merupakan satu pembohongan yang besar dalam sejarah. Sebab tu kau tengok Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah orang kaya. Maknanya penarafan perempuan di sisi masyarakat Arab jahiliyah, ada golongan yang perempuan dia dibawahkan. Ada golongan perempuan dia diberikan hak yang agak okey ataupun hak yang agak baik sehingga dia orang boleh jadi orang-orang korporat. Okay. Penulis dia datangkan satu petikan daripada buku yang bertajuk Abqariyatul Umar. Dia bukan buku sejarah. Buku yang hanya kaji tentang personality Umar Al-Khattab, yang ditulis oleh seorang penulis yang terkenal iaitu Abbas Mahmud Al-Aqqad. Dia bukan penulis kitab-kitab pentahqiq kitab, bukan. Cuma dia ada buku terkenal nama dia Abqariyatul Umar. Dia macam defend Umar pada isu ni. Dia kata menanam anak perempuan bukanlah adat keseluruhan kabilah Arab. Tidak masyhur Bani Adi. Bani Adi ni ialah kelompok Umar Al-Khattab, khususnya dengan tabiat ini, dan tidak masyhur dengan keluarga Al-Khattab yang mana Fatimah saudara Umar membesar, begitu juga Hafsah yang merupakan anak sulung beliau, sehingga Umar digelar dengan gelaran Abu Hafs. Maknanya adik perempuan dia ada dan anak perempuan dia ada, Umar. Maknanya agak sukar untuk mengatakan Umar itu terlibat bahkan melakukan perbuatan menanam anak sendiri. Pernyataan Ustaz Al-Aqqad mendapat komentar daripada Ustaz Abdul Salam. Orang yang ada buku, muka surat 185. Ustaz Abdul Salam tu siapa? Penulis kepada sebuah buku yang bertajuk Dirasah Naqdiyah fil Marwiyat Al-Waridah fi Syakhsiyati Umar Al-Khattab wa Siyasatul Idarah.
Dia ni lebih teliti lah berbanding penulis yang satu lagi tu, iaitu Abbas Mahmud Al-Aqad ni. Dia macam penulis biasa saja. Tapi Abdul Salam bin Muhsin Al-Isa ni, dia lebih, orang kata apa, penulisan yang taraf akademik lah. Maknanya dia kritik penulisan Al-Aqad ni. Dia kata apa? Al-Aqad meragui kesahihan kisah ini kerana tabiat menanam anak perempuan bukanlah tabiat keseluruhan kabilah Arab. Tidak masyhur Bani Adi, iaitu kabilah Umar khususnya, dengan tabiat ini, dan tidak masyhur keluarga Al-Khattab yang mana Fatimah saudara Umar radhiyallahu anhu membesar. Begitu juga Hafsah yang merupakan anak sulung beliau, sehingga beliau dikenali dengan gelaran Abu Hafs. Abu Hafs tu, ada orang kata Hafs tu merujuk kepada keberanian dia, sebab Hafs tu dengan makna singa ataupun harimau. Ada yang kata Hafs itu merujuk kepada Hafsah. Adapun Hafsah telah lahir 5 tahun sebelum kenabian. Maknanya sebelum Nabi zahir, Hafsah tu ada. Hafsah tu memang wujud. Cerita-cerita yang dinisbahkan kepada Umar Al-Khattab ni ialah cerita yang sangat buruk dan keji. Dan kalau kita tengok, ada sebahagian riwayat mengatakan waktu isteri Umar Al-Khattab ni nama dia Zainab binti Maz'un, adik-beradik dengan Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi. Zainab binti Maz'un, waktu dia salin, dapat anak, dia tahu-tahu anak tu perempuan, terus dia bungkus anak tu bagi nampak macam lelaki. Dia tak menampakkan anak tu perempuan. Dia tutup identiti anak tu daripada diketahui oleh Umar sebagai seorang perempuan selama 3 tahun. Tuan-tuan, benda ni dia macam tak masuk akal sikit. 3 tahun sembunyi. Takkan waktu mandi anak tak perasan kemaluan dia lelaki ke perempuan? Sampai 3 tahun baru perasan, oh perempuan rupanya. Waktu tu baru nak pergi tanam. Waktu tu baru nak pergi tanam hidup-hidup. Okay. Jadi riwayat ni pun ada kontradik. Sebab riwayat ni ada unsur melecehkan dan merendahkan Umar Al-Khattab. Nak bagi nampak Umar tu ialah orang yang sangat teruk. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dalam isu ni, bukan semua masyarakat Arab jahiliyah itu terlibat dengan tanam anak perempuan. Tak semua. Walaupun dalam surah At-Takwir ayat 9 Tuhan sebut wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak yang mati itu ditanyakan apa dosa mereka dibunuh, tak dinafikan ada masyarakat Arab jahiliyah yang bunuh anak perempuan hidup-hidup. Sebab tu ada ayat Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran dan tak cukup duit. Memang ada sebahagian kabilah Arab yang terpencil, dia tak suka pada anak perempuan. Tapi dia bukan mewakili pengamalan keseluruhan masyarakat Arab. Dia bukan. Bahkan kalau kita tengok, ada sebahagian daripada mereka tu yang orang kata apa, yang cuba cari kabilah-kabilah yang suka tanam anak perempuan ni, ambil anak perempuan tu pelihara. Ambil anak perempuan tu pelihara bagi elok. Ada sebahagian daripada masyarakat Arab jahiliyah ni, kita sebut dia jahiliyah sebab jahiliyah pada akidah, bukan jahiliyah dari segi tamadun, tak pakai baju tu. Okey. Maknanya nak sebut pada kita, ada sebahagian mereka walaupun kafir pada waktu tu, dia orang ni cari. Sebab tu kalau tengok pada muka surat berapa? Pada muka surat yang ke 188, perenggan paling atas tu disebut, dan setengah kalangan mereka membenci adat ini. Bahkan mereka mengambil anak perempuan itu daripada bapa-bapa mereka untuk dipelihara dan menyelamatkan mereka daripada dibunuh. Antaranya ialah Sa'sa'ah bin Najiyah bin Uqal. Beliau terkenal banyak menyelamatkan anak perempuan. Sa'sa'ah bin Najiyah bin Uqal ni ialah tuan kepada satu orang penyair yang terkenal yang bernama Farazdak. Ini ialah tuan dia. Okey. Tuan dia ni daripada kalangan Arab Quraisy lah. Okey. Sa'sa'ah bin Najiyah bin Uqal terkenal menyelamatkan anak perempuan. Apabila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi sebagai Rasul, beliau memiliki 100 orang jariyah hasil daripada anak perempuan yang dia selamatkan tu. Maksudnya dia kafir, tapi dia selamatkan. Sehingga cucunya Farazdak telah bersyair, datukku yang menghalang pembunuhan dan menyelamatkan anak-anak perempuan daripada ditanam. Maknanya
sikap dia yang suka selamatkan anak perempuan daripada di tanah hidup-hidup tu menjadi satu kemasyhuran bagi masyarakat pada waktu tu. Maknanya adat ni dibenci oleh sebahagian besar masyarakat Arab jahiliyah pada waktu tu. Okay. Sebab sebahagian penceramah dia cuba gambarkan jahiliyatul Arab. Jahiliyahnya Arab ni seakan-akan bangsa yang tak ada tamadun langsung. Seakan-akan bangsa yang tak reti pakai pakaian elok. Seakan-akan bangsa yang tidak ada attach dengan masyarakat lain. Sebab kalau tengok, contoh kita ambil Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, dia ialah seorang sahabat Nabi. Walaupun dia masuk Islam agak lewat, dia seorang sahabat Nabi yang melakukan kerja rentas bangsa melebihi daripada orang-orang lain dan bangsa lain pada waktu tu. Bahkan kalau tengok masyarakat Arab, dia orang masuk ke bangsa lain dan dia orang menguasai bahasa bangsa lain. Antaranya ialah Amr bin Al-As, dan usia masih lagi muda. Sebab tu kalau tengok waktu orang Islam pergi ke Habsyah, yang jadi wakil ialah Amr bin Al-As yang masih lagi muda, tak sampai 30 lagi pada waktu tu. Deal dengan Ashamah An-Najashi tanpa ada translator, tanpa ada penterjemah di antara dia dengan Ashamah An-Najashi. Maknanya Ashamah tu tak bercakap dengan bahasa Arab. Ashamah tu ialah orang Ethiopia hari ni. Ethiopia, negara Ethiopia itu merujuk pada Habsyah dululah. Okay. Yang memang tak bercakap dengan bahasa Arab, dan dia orang ni Kristian, dia orang ada bahasa dia orang sendiri. Afrika ni banyak bahasa pun. Banyak bahasa-bahasa dia orang lah. Okay. Cuma nak katanya Amr bin Al-As menguasai. Yang ada riwayat, ada translator ni ialah pada waktu Abu Sufyan pergi ke Syam. Waktu tu Syam diperintah oleh Herakl. Yang tu ada translator. Maknanya nak katanya bangsa Arab ni ialah bangsa yang berjalan, yang bergerak. Sebab tu kalau tu tengok sejarah kita orang Melayu ni pun terima Islam daripada bangsa Arab. Memang sikap dan sifat dia orang tu ada sikap suka mengembara. Sebab tu kalau kita baca surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Pergi baliknya mereka dalam perjalanan waktu panas dan juga perjalanan waktu sejuk, musim sejuk. Maknanya mereka ialah bangsa yang mengembara, bangsa yang banyak berjalan. Bila mana banyak berjalan, dia cerdik lebih berbanding bangsa lain. Dia cerdik lebih. Okay. Cuma adalah side-side negatif kepada bangsa ni. Yang paling jelas dan nyata ialah dia orang kerah kepala, tegaklah. Okay. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia orang dipengaruhi, didoktrin oleh pihak lain. Iaitu siapa? Iaitu ahli kitab yang jahat. Itu doktrin dia orang. Itu yang telah brainwash masyarakat Arab jahiliah sehingga menampakkan Nabi Muhammad itu ialah orang yang low class. Sebab apa Yahudi buat macam tu? Sebab Yahudi berpengalaman downgradekan Nabi-Nabi sebelum datang Nabi Muhammad. Itu ialah benda yang berlaku. Okay. Jadi itu antara persoalan-persoalan yang kalau kita tengok dalam buku ni lah. Okay. Jadi saya tak nak baca semua sebab saya rasa persoalan yang pertama tu sudah cukup untuk membantah dan membangkang riwayat itu tidak dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Okay. Cuma yang lebih-lebih tu kita boleh baca sendiri sebab dia ada beberapa fakta-fakta yang saya rasa kita tak perlu sebut semua benda. Okay. Cuma kita pergi pada kesimpulan muka surat 192. Apa dia kata? Dia kata ada 3 kesimpulan itu. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menanam anak perempuan beliau hidup-hidup sebagaimana masyhur diperkatakan. Ada riwayat kata dia tengok tapi dia tak buat. Dia menyaksikan, dia tak buat. Dan waktu dia menyaksikan, dia pun tak bersetuju dengan perbuatan tu. Tapi sikap Arab, kalau yang buat tu bukan kabilah dia, dia tak akan buat apa-apa membuat kabilah tu. Dia tak akan kacau. Melainkan yang buat tu daripada keluarga dia sendiri. Okay. Bani Adi dan keluarga Al-Khattab tidak terlibat dalam budaya buruk dan keji tersebut. Maknanya mereka ialah daripada golongan atasan. Okay. Yang ketiga, tidak menafikan sifat buruk yang ada pada Umar dan orang lain semasa jahiliyah. Tabiat-tabiat yang terpencil, yang buruk tu memang ada. Umar lebih terkenal dengan kebijaksanaan dan jiwa kepimpinan sejak zaman jahiliyah lagi
sehingga dianggap seperti logam yang mampat dan logam yang keras. Nak tunjuk pada kita bahawasanya kalau kita baca keseluruhan semua soalan, ianya datang daripada pihak-pihak yang dikenali sebagai Syiah Rafidah yang memang nak burukkan Umar dan downgradekan Umar. Sebab apa? Sebab rasa tak puas hati Umar telah masuk ke negara diorang waktu pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua pada waktu itu selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diorang rasa tak puas hati, lalu diorang create cerita untuk memburukkan Umar. Buat cerita untuk burukkan Umar. Burukkan Umar daripada awal supaya doktrin tu berjaya dibawa oleh orang-orang Islam yang datang kemudian lepas daripada tu. Okey. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk pagi ini, dan insya-Allah pada kali akan datang kita akan masuk pada kisah seterusnya, iaitu kalimah ummati sebelum Rasulullah wafat, adakah benar ia merupakan kalimah yang memang diucapkan oleh Nabi ataupun ianya hanyalah sangkaan semata-mata. Jadi kita berpada situ je, moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.